Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-189 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Okey, tajuk kita hari ini adalah ujian Allah, tanda Allah menyayangimu, insya-Allah. Okey, ada siapa kita hari ini? Okey, alhamdulillah. Seperti kebiasaan, sebelum Soleha memulakan sesi ilmu pada petang ini, insya-Allah sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah merestui serta memberkati majlis ilmu pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Suhaiza Rahman. Waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Okay, thank you. Hai Umi Hendon. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini adalah ujian Allah, tanda Allah menyayangi diri kita. Sebenarnya kita tak terkecuali daripada diuji kerana kita ni adalah hamba Allah. Sedangkan Rasulullah, sedangkan Nabi dan juga para anbiya juga diuji. Sebagaimana Nabi Ayub diuji dengan kesakitan, iaitu penyakit kulit yang amat parah, di mana penyakit kulit tersebut boleh berjangkit sehinggakan si isteri dan anak-anak meninggalkan Nabi Ayub saat Nabi Ayub perlukan bantuan, di mana sakit kulit tersebut sangat-sangat parah. So Allah titipkan ujian. Waktu kita diuji inilah Allah nak lihat sama ada iman kita ni setebal kulit bawang ke ataupun bagaimana. Iman kita ni, adakah kita saat kita susah kita masih ingat Allah atau bersama dengan Allah, ataupun bila kita diuji ni kita dah hilang dah dari pandangan Allah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dia akan bersyukur apabila dia diuji kerana dia tahu Allah uji adalah tanda kerana Allah sayang. Seperti juga Nabi Ayub. Sebagaimana Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit yang amat parah, lalu ditinggalkan oleh isteri dan anak-anak. Sedangkan ketika itu hendaklah kita bergantung harap hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tinggalkan kita, Allah berikan kita ujian ni, sama ada Allah nak tengok kita ni bersabar atau tidak dengan ujian Allah. Saat ditinggalkan isteri, saat ditinggalkan anak, adakah kita give up ataupun adakah kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya orang yang beriman akan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah kerana berikan aku ujian. Sebabnya kita tahu bila Allah uji kita adalah tanda kerana Allah sayang kita. Berbanding dengan orang yang tidak diuji, Allah tidak pandang dia, Allah tidak peduli dia, alangkah sedih hidup sebegitu. So bersyukurlah andai kita diuji. Dan ujian Allah tu adalah sebenarnya mengikut kemampuan kita. Allah takkan uji kalau kita tak mampu. Sebab Allah tahu kita mampu untuk hadapi ujian-ujian sebegitu, Allah titipkan kita ujian yang sangat hebat. Seperti mana Rasulullah SAW adalah Nabi yang sangat-sangat dihormati, Nabi yang sangat dimuliakan. Tetapi kenapa bapa saudaranya sendiri Abu Jahal sendiri tidak beriman kepada Allah? Inilah ujian kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri sentiasa berdoa dan meminta Allah memberikan hidayah kepada pakciknya tersebut, bapa saudaranya, untuk beriman kepada Allah. Tetapi kuasa Allah yang menentukan segalanya. Sebabnya
kita sangat-sangat diuji. Lagi-lagi kita nak dakwah kepada keluarga sendiri. Bukan senang nak dakwah adik-beradik. Bukan senang nak dakwah bapa saudara, mak saudara, saudara mara kita, sepupu sepapat kita. Ada yang diuji bila berkumpul satu family, sedangkan kita tahu aurat antara sepupu dan ipar-duai adalah wajib untuk kita tutup, sama dengan apabila kita bertemu dengan bukan mahram, wajib kita tutup. Tetapi apabila iman kita senipis kulit bawang, kita sehingga sanggup buka aurat walaupun dengan ipar sendiri. So itu sangat-sangat menyedihkan, dan itu sangat-sangat perlukan didikan agama yang kuat untuk kita dakwah kepada mereka. Apa peranan kita? Sebagaimana bila kita melihat ada sepupu kita, ada saudara kita yang tak cakna bab aurat, macam mana cara untuk kita tegur dia? So kita terangkan baik-baik dengan dia, dan kita explain dekat dia batas aurat yang sebenar di dalam Islam adalah apabila walaupun kita ni bukan mahram, wajib tutup aurat sesama ipar-duai, sesama sepupu sepapat yang kita tak boleh sentuh. Di mana kalau kita dah ambil wuduk boleh batal air sembahyang kita tu, itu bermaksud wajib untuk kita jaga aurat walaupun dengan saudara mara kita. Ada batas-batas dia. Sebab tu Islam ni indah. Hikmah Islam tu membenarkan antara sepupu sepapat boleh bernikah walaupun orang kata itu saudara yang terdekat. Sebab tu kita kena jaga batas aurat kita. Ada hubung kait dia dari segi nasab keturunan, nak menjaga kita daripada tercemar keturunan kita, zuriat kita menjadi soleh yang solehah. Kita kena patuh dan akur pada hukum ahkam Islam. Jaga aurat. Jaga aurat, insya-Allah bila mana kita jaga aurat, Allah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Kadang-kadang kita payah nak explain dekat saudara mara kita. Kadang-kadang mereka tak faham. Dia kata, tak apalah, bukalah tudung. Kau tak panas ke? Kau tak panas ke pakai tudung lama-lama ni? Sedangkan kita dah tahu dah hukum. Kita tahu, ada ipar aku lah kat rumah ni. Takkan aku nak buka aurat semata-mata kerana dia tu saudara aku. Sedangkan Islam tu telah menetapkan hukum hakam sebagaimana kita dengan ipar duai pun, kita dengan sepupu pun, kita dengan saudara mara lelaki yang kita tak boleh nak buka aurat, wajib untuk kita jaga supaya kita tak merendahkan hukum-hukum Islam tu. Kita tak meremehkan, kita tak meringankan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam. Haram tetap haram, berdosa tetap berdosa. So apa tanggungjawab kita? Bagaimana kita nak dakwah keluarga kita? Yes, memang bukan mudah, tetapi Allah sentiasa menitipkan hidayah serta taufik kepada mereka yang sentiasa berusaha untuk ubah hidup orang lain dan berdakwah kepada diri kita sendiri sebenarnya. Dan ujian tanda Allah menyayangi kita apabila kita diberikan kesakitan, kita diberikan ujian dengan penyakit dalam kehidupan kita. Soalnya banyak dengar di mana di kalangan pembaca FTR kita ada yang diuji dengan kanser, diuji dengan tidak boleh mengandung kerana masalah kesihatan. So ujian Allah adalah kerana Allah sayang kita. Allah nak tengok sejauh mana kita sentiasa beriman kepada Allah, sentiasa kita mendahulukan Allah dalam setiap hal. Apabila kita diuji, adakah kita meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita dok cari bomoh, kita dok cari pawang yang hingga menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nauzubillah min zalik. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh sentiasa bergantung harap 100% hanya kepada Allah. Walau diuji, dah kahwin 10 tahun belum terima zuriat, belum timang anak sendiri, Allah uji, Allah nak lihat kesabaran kita. Dan ada di kalangan pembaca FTR sendiri di mana 5 tahun kahwin tak ada anak. Alhamdulillah, berkat beramal dengan tas FTR, berkat beramal dengan zikir-zikir tertentu Asmaul Husna, alhamdulillah akhirnya Allah izinkan untuk mengandung dan memiliki zuriat sendiri. So FTR ni cuma asbab. Allah nak lihat usaha kita sebenarnya. Allah nak lihat sebanyak mana marketing langit kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita bergantung dan meminta hanya kepada Allah. Allah sedang melihat dan Allah melihat segala usaha kita. Sebab tu sampai hari ni jangan putus asa. Rahmat Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Kita contohi kisah Nabi Zakaria yang nak zuriat. 70 tahun meminta doa dan memohon kepada Allah
barulah Allah perkenankan doa Nabi Zakaria untuk memiliki anak sendiri. 70 tahun. Kita 10 tahun dah bising, 5 tahun dah bising, 3 tahun dah bising. Yes, itu adalah ujian masing-masing. Setiap orang memang tak lari diuji. Ada yang kehilangan anak, ada yang dah dapat anak kehilangan anak, ada yang dah dapat anak diuji dengan penyakit, ada yang kahwin tak dikurniakan anak rupa-rupanya kerana ada suami yang penyayang. Allah tu adil. Allah tu maha adil, Allah tu maha penyayang. Allah titipkan ujian semua ni adalah kerana Allah nak lihat kita. Jiwa kita ni adakah penuh dengan rasa kehambaan? Jiwa kita ni betul ke kita kata kita beriman? Adakah kita yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan pernah putus asa. Kita takkan pernah menyalahkan takdir Allah. Kita takkan pernah bising-bising andai Allah tak beri apa yang kita nak. Tetapi ketahuilah, Allah akan perkenankan doa kita saat yang tepat, di mana apabila Allah tahu apa yang terbaik. Mungkin apabila Allah kurniakan anak, kita dah jauh daripada Allah, sebab tu Allah tak kurniakan anak. Mungkin apabila Allah kurniakan anak, kita tak dapat jalankan tanggungjawab kita dengan bagus kerana kita kena jaga mak ayah kita. Allah tu tahu. Allah tu tahu apa yang di sebalik dan tersirat, apa yang kita mampu, apa yang kita tak mampu. So yakinlah dengan perancangan Allah. Allah is the best planner ever. Dan ada juga yang diuji dengan kekayaan, lalu kekayaan menjadikan dirinya jauh daripada Allah. Semua tu adalah ujian. Jangan kita rasakan bila orang banyak duit tu tak diuji. Semua kita diuji. Kita ada duit ke, tak ada duit ke, kita kaya ke, kita miskin ke, yang menjadi ukuran hanyalah iman dan takwa. Hanya iman dan takwa yang akan menyelamatkan manusia daripada kesesatan, yang akan menyelamatkan manusia daripada kejatuhan. Sebab tu kita bila kita bersandar dan berpegang hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan sesat selama-lamanya. Allah telah menjanjikan kepada kita, andai kita saat kita hidup ni kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita takkan sesat selamanya, kerana Al-Quran terpelihara sampai hari kiamat. So berpeganglah kepada Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad ni. Kita dalami Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita ambil ilmu daripada Al-Quran, insya-Allah hidup kita akan selamat. Dan kita juga tak lari daripada diuji dengan penderitaan hidup. Kadang-kadang kita rasakan kehidupan kita lah paling berat. Sebenarnya bila kita lihat di negara-negara lain, kita lihat gelandangan, kita lihat anak-anak pelarian yang hidup dalam negara peperangan, mereka lebih teruk diuji. Tetapi hanya kerana menyebut Allahu Ahad, Allah hanya satu. Aku beriman hanya kepada Allahu Ahad. Allah Maha Agung, Allah Maha Satu. Tiada lain yang setanding dengan Allah yang Maha Agung. So insya-Allah bila kita berpegang sampai akhir nafas kita, kita hanya menyebut Allah, Allah, Allah. Insya-Allah Allah akan memasukkan kita dan Allah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka yang tersangatlah pedih. Dan insya-Allah bila kita diuji, janganlah kita down, janganlah kita lemah semangat, tetapi bangkit luar biasa dan buktikan bahawa ujian Allah ni hanya sekecil ibarat macam sekecil hama. Kita kalau Allah tak uji, boleh jadi kita menjadi orang yang tak bersyukur, kita menjadi orang yang semakin lupa diri, kita menjadi seorang yang selfish, tak dapat rezeki dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bersyukurlah apabila kita diuji. Sebab normally orang yang diuji ni lah barulah dia nak cari tikar sembahyang, barulah dia nak betulkan solat dia, barulah dia nak buat solat taubat, barulah dia tahu kekhilafan diri dia. Sebab hidup kita manusia ni memang takkan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tak boleh tinggalkan Allah sedetik pun, sebab Allah sentiasa ada bersama kita sepanjang hayat ni. Allah sentiasa ada bersama kita saat kita susah dan senang. Kenapa saat kita senang kita lupa Allah, kita lupa diri? So sama-sama renungkan. Allah bagi ujian ni untuk kita sentiasa orang kata bermuhasabah diri, sentiasa kita perbetulkan kesilapan kita. Sebab bila kita dalam keadaan selesa, senang lenang, kita rasa macam tak apalah buat dosa, tak apalah nanti-nantilah taubat.
So kita sampai melengah-lengahkan dan memperlekehkan agama Islam tu. Sedangkan Allah telah menjanjikan bahawa kematian kita adalah satu rahsia. Kematian kita tak akan terlewat walau sedetik. Bila Allah dah tentukan kematian kita sekian-sekian hari bulan, kita tak boleh nak elak. Sebab kematian sentiasa mencemburui kita. Sebagaimana telah diperkatakan dalam satu hadis, malaikat maut menjenguk kita. Malaikat menjenguk kita satu hari berapa kali? 70 kali. So dalam 70 kali tu malaikat maut memikir-mikir, nak cabut ke tidak nyawa ni? Nak cabut ke tidak nyawa si fulan bin si fulan ni? So kalau kita adalah insan yang sentiasa disayangi Allah, insya-Allah kita akan menghadapi kematian yang husnul khatimah, kematian yang dicemburui, kematian yang baik jalannya, kematian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sama-sama kita bermuhasabah diri, sama-sama kita beramal, sama-sama kita perbetulkan diri kita, insya-Allah. Lagi-lagi waktu kita PKP ni kan, ada yang duduk dekat rumah, yang diuji dengan rezeki, diuji dengan pekerjaan hilang, diuji dengan sales tiba-tiba tak masuk-masuk, sales stuck. So insya-Allah kita boleh perbetulkan masalah-masalah ini insya-Allah dengan ilmu turn back to Allah. Bila mana kita jaga Allah, kita kejar akhirat, Allah tak akan meninggalkan kita walau sedetik pun. Tetapi Allah sentiasa bersama dengan kita. Sebab tu saat kita susah ni, upgrade ilmu, top up ilmu, banyakkan dekatkan diri kita dengan Allah. Boleh jadi bila kita upgrade ilmu, Allah akan upgrade level rezeki kita yang terbaik insya-Allah. So siapa-siapa yang nak upgrade ilmu bersama dengan FTR dan nak Solehah guide anda dalam grup Usrah, dan kita akan berikan tas-tas harian yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah dan istiqamah dalam amalan kita, insya-Allah anda boleh dapatkan set FTR dan boleh dekatkan diri kita dengan menjadikan FTR sebagai guidance dan juga kayu ukur untuk kita lebih istiqamah dan lebih perbaiki kesilapan-kesilapan kita, perkara asas kita, rezeki kita, dari segi niat, dari segi matlamat hidup, dari segi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah boleh diperbetulkan andai kita ada ilmu. So, yakinlah bahawa ujian tu adalah kerana Allah sayang kita. Hidup tanpa ujian adalah sangat rugi. Tetapi bersyukurlah Allah berikan kita ujian kerana Allah iringi dengan pahala sabar dan juga Allah memberikan kunci untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Insya-Allah sama-sama kita perbetulkan diri kita, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.